Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang kita berada dalam keadaan norma baru dan kebanyakan kelas diadakan secara dalam talian, secara online. Jadi bagaimana untuk kita memastikan bahawasanya sesi pembelajaran, sesi pengajaran itu tidak membosankan? Ya, sebab banyak isu yang akan timbul apabila kita buat online. Macam mana kita nak pastikan bahawasanya pelajar memang dapat input yang disampaikan oleh pensyarah ataupun gurunya. Kemudian bagaimana kita nak memastikan pembelajaran kita itu tidak bosan, sebab kita boleh onkan sahaja kita punya laptop, kita boleh onkan sahaja kita punya kamera, tetapi pelajar banyak menggunakan data sendiri. Dia akan ada isu data, isu keuangan dan sebagainya. Jadi kita tidak bolehlah nak minta pelajar untuk on sepanjang masa, sebab pelajar juga ada kelas lain yang dia perlu onkan kamera dan onkan datanya. Jadi mungkin di sini saya berkongsi bagaimana saya membuat supaya kelas yang saya ajar itu tidak bosan. Okay, perkara yang pertama yang saya kongsikan dengan para pelajar saya untuk menjadikan kelas itu satu kelas yang akan di penghujungnya dapat apa yang kita nak pelajar dapat, ialah dengan ingatkan kepada pelajar untuk membentuk gelombang alfa di dalam mindanya. Walaupun kita sekarang ini dipisahkan oleh jarak yang jauh, ya, saya mengajar di pejabat misalnya, pelajar mungkin berada di asrama, mungkin berada di rumah sewa, mungkin berada di kampung. Jadi perkara yang pertama yang kita mesti ingatkan kepada pelajar ialah bentuk gelombang alfa. Apakah itu gelombang alfa? Jadi saya sharekan dengan anda. Apakah itu gelombang alfa? So kita tengok, kalau kita tengok kat sini gelombang alfa. So boleh. Okey. So ini adalah gelombang alfa. Kita ada 5 gelombang yang dibentuk di dalam otak. Kita ada beta, kita ada alfa, kita ada delta, theta dan gamma. Yang beta ni kita tak nak pelajar dalam keadaan masuk kelas kita dia berada dalam mood beta. Beta ini mood dalam tekanan. Biasanya kalau kita bertanding misalnya kita masuk final. Ya, kita masuk final di dalam ni beta, beta alfa. Okey, saya terang pasal beta dengan alfa saja. Okey. Sentiasa ingatkan pelajar, jangan masuk ke dalam kelas dalam mood beta. Beta ini dalam mood tekanan. Kita bertanding dalam final dalam keadaan yang tertekan. Kalau kita punya mental tak kuat, kita akan kalah dalam keadaan yang tekanan. Jadi beta ini sentiasa, sebab itu kalau orang yang gagal untuk kawal, dia akan buat perkara yang di luar daripada normal. Ya. Alfa ini adalah satu gelombang di mana kita membentuk otak kita dalam keadaan yang mood yang tenang. So bila mood yang tenang, ilmu yang diajar itu akan mudah masuk ke dalam otak kita. Macam mana nak buat mood alfa? Ya, biasanya kita menggunakan teknik pernafasan. Kalau yang Muslim itu kita menggunakan teknik zikir, astaghfirullahalazim, tarik nafas, tahan, dan lepaskan, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita melepaskan perlahan-lahan. Yang non muslim sama, tarik nafas, tahan dan lepaskan. Buatlah dalam kiraan 7 kali. Ya, ulang 3 kali, maka otak akan dalam keadaan yang bertenang, maka kita telah membentuk gelombang alfa dalam badan kita, maka kita mudah untuk menerima apa yang disampaikan. Itu yang pertama yang saya buat dengan para pelajar saya. Yang keduanya, apa yang saya buat dengan para pelajar saya, disebabkan ada isu tentang pelajar ada isu tentang data. Ya, kita ada isu tentang data. So disebabkan ada isu tentang data, maka tetapi saya perlu pastikan pelajar ini ada mood untuk masuk ke kelas saya. Jadi perkara yang pertama yang saya buat adalah saya kongsikan dengan anda. Okey, di sini. So perkara yang pertama yang saya buat dengan para pelajar saya adalah mereka onkan kamera lah. Biasalah semua akan onkan kamera sekejap. Jadi saya akan ambil gambar. Sebab orang memang suka, biasa zaman-zaman ni memang suka ambil gambar. Saya akan snap gambar mereka. So saya akan snap macam ni, biasalah kan semua orang buat. Tetapi isunya data. Pelajar tak cukup data untuk on. Jadi saya minta untuk pertama kali semua on. Semua on macam ni. Biasa semua orang buat. Tetapi lepas itu saya akan ambil gambar seperti ini. So kita akan tengok reaksi para pelajar, macam mana dia punya reaksi. Alright, saya mula
snap gambar beberapa position, kemudiannya saya akan mulakan kelas. Okey. So kalau kita tengok bagi kaedah yang saya gunakan ini, saya memang orang buat, tetapi sentiasa saya ambil snap. Sebab saya nak para pelajar saya berada dalam mood alpha dan mood yang gembira untuk memulakan kelas. So kita tengok gambar ni pun kita dah tahu, walaupun mungkin mula-mula mukanya ketat, tetapi bila kita minta dia buat begini, biasanya dia akan happy. So dia akan mula membentuk gelombang alpha dan dia akan gembira untuk memulakan sesi kelas. Okey, yang ini yang saya buat. Okey, saya ambil beberapa gambar. Okey, saya ambil beberapa gambar. Kemudiannya, dalam sesi online memang kita akan share video. Okey, memang kita akan share video YouTube dan sebagainya, pelajar tengok. Tapi bagaimana untuk memastikan pelajar memang tengok? Sebab online namanya terkeluar, namanya ada, orang ini ada dalam talian, tetapi adakah benar dia ada ataupun dia on tapi dia tidak ada di tempat kejadian, di tempatnya. Maka dengan itu, saya punya cara, saya minta, sebab kalau kita belajar online, kita akan berada di satu posisi. Macam sekarang ini, 2 jam berada di atas kerusi ini. Kalau pelajar, kalau dia baring apa, dia akan 2 jam macam tu. Kita tak nak. Maka saya katakan pada pelajar saya minta mereka akan buat tugasan. Dia akan buat tugasan menggunakan Facebook Live. Saya membentuk, saya minta para pelajar. Okey, saya tengok sini. Okey. So apa yang saya buat ialah para pelajar memang saya dah buat close group, FB close group. Jadi pelajar saya akan minta kalau dia ada di dalam rumah, di dalam bilik, saya minta dia keluar ke daripada rumahnya, buatlah tugasan. Contohnya saya akan minta dia buat ini berkaitan dengan hazard contohnya. Jadi pelajar akan keluar daripada lokasinya dan dia akan buat live, tunjukkan berkaitan dengan topik. Macam contoh yang pelajar saya ini, dia pergi ke dia tunjukkan kawasan tandas di satu kawasan. Kemudian alright, dia share. Kemudiannya yang ni berada di asrama juga di share. Asrama yang ni juga berada di asrama, dia di share. Contoh yang ini juga kalau kita tengok right, yang ini adalah ketua kelas lah. Alright, so pelajar akan buat live, dia akan share kepada kita info-info yang pada saya, info ini amat baik untuk dikongsikan. Okey. Ini ketua kelasnya lah. Jadi okey, jadi dia akan buat live. Contoh yang ini dia buat live tentang hazard. Dia pergi memang tempat kejadian, yang mana-mana dia pergi. Yang pentingnya dia buat live. Bila dia buat live ini so dia buat live. Yang ini juga dia buat live di pusat Islam, lokasi-lokasi dia share kepada kita. Jadi sesi pembelajaran ini akan menyebabkan pelajar satu tidak bosan, lepas itu dia bergerak. Sebab saya tak nak pelajar berada pada satu tempat itu tanpa ada pergerakan. 2 jam online dan sebagainya. Jadi kelas saya memang akan bergerak. Kadang-kadang saya yang buat live. Kalau kita tengok ni pelajar dia buat live, so dia bergerak. Dia bergerak sendiri, so dia buat live pada waktu itu. Kalau tengok, so dia akan tunjukkan yang ni kawasan sekitar sampai kena gigit nyamuk dan sebagainya, dia tunjukkan. Jadi benda ini menarik, menarik perhatian para pelajar. Jadi melalui FB Live ini pelajar akan lebih gembira untuk join kelas kita. Okey. Setakat ini sahaja perkongsian saya. Nanti saya akan share lagi macam mana yang saya buat supaya kelas menjadi tidak bosan. Okey, bye-bye. Assalamualaikum, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan kalau belum subscribe video channel ini, mohon subscribe. Okey, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.